personality Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Perancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama Lut dan Pian. Macam kita sebutkan pada awal tadilah, ataupun selepas kita berakhirnya dalam rancangan bersama CMB tadi, kita nak akan bawakan kepada anda suara kemanusiaan IRM sekarang ini. Dan dah beberapa siri kita bawakan bersama Islamic Relief Malaysia cerita tentang kempen rezeki korban. Dah daftar ke belum? Dah simpan duit ataupun menabung ke belum untuk kempen rezeki korban kita? Jom kita nak kongsikan hari ini ibadah korban di Empati. Irma Hasmi tengah tengok apa lah tu agaknya tu. Assalamualaikum Irma. Unmute dulu Irma. Unmute dulu. Oh, Masya Allah. Okay. Dia biasalah pagi-pagi bulan Syawal ni dia memang kalut sikit lah kan. Kita kan raya sebulan. Tengah sibuk apa tu agaknya pagi ni Irma? Pagi dengan budak-budak lah kan. Sebab apa, diorang dah biasa kalau tak bangun pagi pergi sekolah terus, ni sebab cuti kan. So dia riuh di rumah lah. Jadi menguruskan rumah. Okey lah tu. Nanti anak-anak dah besar rindu pula suara-suara riuh rendah tu kan. Apa pun selamat raya Irma. Maaf saya batin. Jom kita Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, yang bersama kita di Facebook kita dan YouTube juga untuk pagi ni. Irma nak cerita tentang ibadah korban di Empati. Jom kita mulakan dengan pengalaman Irma sendiri. Perasaan Irma bila join program-program korban di mana saja, termasuk bersama Islamic Relief Malaysia. Apa yang Irma rasakan yang patut kita tahu Irma? Silakan. Okey, sebenarnya dulu pun saya pun tak dapat ilmu yang sepenuhnya. Orang kata tak tahu gambaran apa tu kelebihan-kelebihan berkorban kan bila kita menjalankan ibadah korban, dan kenapa kita kena menjalankan ibadah korban. Tapi sejak saya banyak terlibat dengan program yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia, sikit sebanyak kita dapatlah info-info yang berkaitan, dan kita dapat melihat sendiri bagaimana keadaan bila kita turun padang bantu orang yang sangat memerlukan. Kan daging korban tu kan kita agih-agihkan kepada mereka yang sepatutnya menerima kan. Bukan untuk diri kita saja, tapi kita untuk bantu orang lain juga kan. Jadi masa tu saya tak langsung kita belajar. Kita belajar secara fizikalnya bagaimana, dan secara teori ni kita mula bertanya kepada orang-orang yang lebih mahir, yang lebih arif kan. Apa kelebihan-kelebihan dia. Jadi bila ustaz-ustaz ni ataupun guru-guru kita menerangkan apa kelebihan-kelebihan menjalankan ibadah korban dan kenapa kita perlu bantu orang lain untuk kita sama-sama kongsi rezeki, kita nampak sih sebab kita turun padang bersama dengan Islamic Relief. Kita turun macam mana orang yang kadang-kadang setahun tak pernah dapat makan daging, ataupun mungkin dapat makan daging tapi tak dapat makan daging yang segar kan. Jadi kita lihat tu kan kadang-kadang mereka menerima walaupun hanya satu bungkus untuk hari raya korban tu, nanti dia punya sayang macam menerima tu macam terima seketul orang macam tu. Betapa macam mereka, yalah orang kata kita memberi tapi orang yang menerima tu pun sebenarnya sangat gembira, kita pun gembira. Jadi kita dapat merasai keberkatan dekat situ. Maknanya kita yang menyampaikan ni pun kita rasa gembira sebab sampai juga sumbangan penderma yang pemurah kan sampai pada tangan mereka dengan penuh kesyukuran. Cuma ada sebab kita mungkin kat Malaysia kita biasa berkorban, kat kampung tu berapa ekor lembu, berapa ekor unta mungkin kan. Jadi kita rasa macam mungkin kita rasa biasa. Tapi bagi mereka yang di kejauhan, yang sangat susah nak dapat daging korban ni, mungkin Irma berkongsikan macam mana dia orang punya respon, reaksi bila dapat daging korban tu. Okay. Untuk misi luar negara, untuk ibadah korban saya tak pernah dapat turut serta lagi lah. Kebanyakannya semua dalam negara di Malaysia. Tapi kalau di Malaysia pun kita boleh melihat ya, ada kampung-kampung, ada kawasan-kawasan, ada tempat-tempat yang memang orang kata jarang dapat makan daging. Okey, yang itu pun satu kita dah tersentuh dah. Tapi bila kita baca kisah-kisah yang dikongsikan oleh Islamic Relief Malaysia, kalau korang follow Facebook ataupun Instagram, kadang-kadang mereka banyak kongsikan. Kalau lihat gambar-gambar ibadah korban yang dikongsikan tu, di bawah caption tu ada dikisahkan, diceritakan bagaimana suasana waktu mereka mengagihkan daging korban tu sendiri. Dan ada satu cerita yang dikongsikan, ini penerima manfaat daging korban, rezeki korban kempen tu kan di Malawi tau. Kita tahu Malawi antara negara yang sangat miskin, dan bukannya miskin biasa-biasa. Dan keadaan mereka yang selalu menghadapi masalah keguluran yang melampau, dan suasana yang orang kata kemarau sepanjang tahun. Dan bayangkan ni kalau mereka pun tak cukup makan, bagaimana dengan haiwan-haiwan ternakan. Haiwan ternakan
mestilah tak cukup makanan kan. Jadi bila tibanya setahun sekali nak raya korban tu, mereka nak sembelih apa haiwan pun tak ada nak disembelih kan. Okey, jadi ada yang dikongsikan nama dia Gertrude Citwana. Nama dia pelik sikit lah sebab orang Malawi kan. Okey, dia cakap kami dapat makan daging sewaktu sambutan perayaan Aidiladha sahaja. Maknanya setahun sekali lah. Itu pun kalau ada NGO yang datang masuk ke kampung mereka untuk berikan sumbangan daging korban tu. Kalau kata tak adalah tahun tu. Dan mereka memang kehidupan yang sangat susah. Mereka pun sedar dan ni yang dikongsikan lagi sejujurnya untuk tahun ini kali pertama dia dapat makan daging. Ini kisah tahun lepas ni. Tahun lalu ni. Ya Allah. Kalau bukan sebab ini memang spesifik waktu masa tu Islamic Relief yang turun ke kampung mereka kan. Jadi kalau bukan disebabkan sumbangan daging tu kali yang diberikan oleh Islamic Relief Malaysia, memang kami takkan langsung dapat rasa makan daging sepanjang tahun. Maknanya betul-betul mereka menghargai betul lah kan penerimaan tu memang. Betul. Dia tak percaya yang hari kejadian tu dia dapat makan daging. Dia menerima daging korban yang diberikan oleh Islamic Relief Malaysia. Dan kalau tak, biasa-biasa mereka hanya makan sayur. Sayur pun catu-catu juga. Jadi nak bayangkan macam mana, korang tahulah rasa sayur macam mana, rasa daging macam mana. Kepuasan makan sayur macam mana, kepuasan makan daging macam mana. Dan dari mana mereka bersyukur ni? Daripada sumbangan-sumbangan anda semualah, termasuk juga sumbangan daripada rakyat Malaysia. Sebab sumbangan tu bukan kita terhadkan untuk satu negara je. Kita akan agih-agihkan. Macam kempen-kempen disediakan, korang boleh pilih nak berkorban tu kat negara mana, nak sedahkan daging tu pada siapa. Korang terharu dengan negara mana yang menghadapi krisis peperangan ke, yang menghadapi krisis kebuluran ke, korang boleh pilih package ni dan sumbangan tu lah yang akan disampaikan oleh Islamic Relief Malaysia kepada mereka. Okey, Irma, saya dengar bila Irma cerita tu memang Irma dah berpengalaman lah memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan mendapat daging korban ni kan. Tapi makna ibadah korban tu sendiri pada Irma, bagaimana Irma boleh terangkan? Satu, dia memberi satu kesedaran besar kat kita dan kita belajar erti kesyukuran. Kita selalu macam okeylah kalau kita orang biasa, orang yang berkemampuan, tak adalah kata setahun sekali dapat makan daging, betul tak? Kita nak cerita sebulan sekali. Tuan tak logik juga sebulan sekali. Minggu ada. Setiap minggu kan, paling tidak pun setiap minggu mesti ada jumpa daging. Atau memang orang yang memang favourite daging. Selang 2 hari daging. Macam-macam masak dia masak kan, masak merah ada. Apa semualah. Hari raya ni kan kita tak hari ada jemputan, hari biasa pun ada orang buat, lepas balik kerja pun ada. Ni weekend ni kan cuti, hari ni kalau cuti ni pun sama. Kan kita pergi beraya ke rumah-rumah saudara mara, rakan-rakan, pasti ada dihidangkan daging. Kalau tak buat rendang, ada makan nasi minyak. Kalau tak makan nasi minyak, makan nasi minyak panas ke, macam-macam kan, nasi biryani lah, tentulah ada daging. Masya Allah. Jadi benda tu bila kita membandingkan apa yang kita dapat setiap minggu paling kurang dapat makan daging dengan kehidupan mereka yang setahun sekali kalau dapat makan daging setahun sekali. Jadi benda tu yang membuatkan kita ni jadi zip mulut tau. Tak nak komplain, tak nak merungut. Kalau kita rasa kekurangan, tak nak tanya kenapa aku tak dapat tu, dia dapat kenapa, tak nak merungut pun, tak nak komplain pun tentang kehidupan. Sebab apa, kita akan lebih menghargai, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang Allah bagi tu, dah berlebih-lebih dah Allah bagi pada kita. Itulah cerita empati, maknanya Irma rasa sendiri being in their shoes, in our shoes, in their shoes lah kan. Apa yang mereka rasai, kepayahan, kesusahan tu, kita sama-sama rasa. Dan kita nak berehat kejap, Irma dan sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook dan YouTube kita. Kejap lagi Irma mungkin nak ceritakan macam mana, kenapa perlu kita mungkin simpan duit ataupun kita perlu menyumbang untuk rezeki korban khususnya bersama Islamic Relief Malaysia, dan macam mana caranya nanti Irma kongsi Ya, boleh Irma Okey, sahabat-sahabat semua, kita berehat kejap, kembali selepas yang Hanjir Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 0115769540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa berbahagia buat semua pendengar.
Dalam surah As-Saff petikan ayat 14, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Ayuh, marilah kita bersama-sama berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak, Selangor. Berwakaflah untuk pembinaan rumah Allah dan hadiahkan pahalanya untuk ibu dan ayah tersayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayuh kita lipat gandakan rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak, Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com. Saya ulang, di masjidsungaipusu.com. Atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid 1416-2011-000-520. Sekali lagi ke akaun Bank Islam 1416-2011-000-520. Sesungguhnya pahala yang berterusan turut menanti anda selagi mana umat Islam bersolat dan beribadah di masjid ini kelak. Jom berwakaf. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Lut dan Pian, dan kita sedang bercakap tentang ibadah korban bersama mengenai Islamic Relief Malaysia dan juga ikon kemanusiaan kita Irma Hasmi yang telah pun ataupun masih lagi berada di hujung talian. Terima kasih Irma bersama kita pagi ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang dah pun mungkin menyertai ataupun bersama Islamic Relief Malaysia untuk rezeki korban. Pakejnya dari serendah 350 sampailah 1,800 kan Irma kan. Mungkin Irma boleh cerita kenapa kena daftar, kena ikut kempen-kempen korban bersama mana-mana NGO termasuk Islamic Relief Malaysia khususnya. Silakan. Okay. Kita tahu memang sekarang ni memang dah banyak dah memang package-package yang dibuka. Kalau kita dekat media sosial tu kan memang macam-macam package lah yang kita nak pilih je yang mana. Tapi pastikan bila anda pilih tu adalah saluran yang telus, yang selamat dan pastinya yang memudahkan lah. Kan kalau kita login nak log out pun sampai 10 kali tiba-tiba kena reject pula payment tu, jadi dia agak sukar lah. Jadi kan tiba-tiba tengah semangat nak booking untuk ibadah korban terus hilang semangat. Sebab apa? Asyik-asyik sangkut. Jadi tu penting juga kan. Jadi dia mudah. Kemudian yang penting yang kedua adalah telus. Sebab kita pernah dengar sebelum ni banyak orang buat ibadah korban, lepas tu tak tahu betul ke sampai kepada penerima manfaat tu, betul ke daging tu ditumbang, ada ke haiwannya, ada ke kambing lembu yang ditumbang kan. Kita tak tahu. Mungkin kadang-kadang video dikongsikan tapi takkan video tu kambing yang sama, tapi dia tukar-tukar je nama macam tu kan. Ada juga berlaku macam tu. So macam-macam lah macam cerita. Jadi korang pastikan kat mana yang korang jalan kat ibadah korban tu salurannya saluran yang telus dan selamat. Dan pastinya kalau kita sebut satu daripadanya, macam hari ni saya mewakili Islamic Relief Malaysia mempunyai pengalaman yang lebih daripada 30 tahun menjalankan ibadah korban. Lebih 30 tahun, okey? Sebaya kita tak? Sebaya? Sebaya kan? Kita sebaya kita. 10 tahun dulu. 10 tahun dulu. 30 tahun lebih, betul lah tu, tak tipu kan, 30 lebih. Okay, so dan lokasi penyertaan pun banyak, kita boleh pilih macam saya cerita di awal tadi kan. Kalau korang teringin nak bantu mereka di Somalia, boleh bantu mereka di Somalia. Nak bantu mereka di Gaza, nak ambil berkat daripada orang-orang di Gaza, Masya Allah, kebanyakan mereka dekat sana pemuda-pemuda semua hafiz Quran kan. Jadi kita teringin nak buat ibadah korban kat sana, nak kongsi pahala mereka, silakan. Ada juga kita buka, ataupun di Yaman contoh dia, ataupun tak nak buat luar negara lah, nak buat kat Malaysia saja pun ada juga. Jadi package-package itu bergantung kepada harga kos di sana. Okay, kadang-kadang kita kata kenapa ada banyak package ni, sampai ada dekat 8 package, 7 package ni, 6 package macam tu kan. Kemudian kenapa harga dia beza sangat? Kalau dekat ada package yang sampai ada 300 setengah je, ada package sampai 1,000 lebih. Okay, kenapa? Satu, kita tengoklah currency dan bagaimana kos di sana, kesukaran dia. Contoh kalau kita kata di Palestin, nak masuk ke Gaza, nak masuk dekat border tu pun ada masalah. Jadi memerlukan tempoh masa yang lama,
Ataupun kita nak kena masuk sana pun tak simply boleh masuk kan, di negara-negara krisis macam tu, ataupun di negara-negara yang tak ada haiwan ternakan. Nak import daripada mana? So benda tu semua memerlukan kos. Jadi sebab itulah harga dia berbeza-beza. Okey, jadi kalau cerita pasal berapa buah negara lokasi yang kita akan edarkan daging korban tu, ada lebih kurang 1 buah negara, termasuklah Malaysia. Jadi kalau nak buat kat Malaysia pun boleh juga. Okey. Dan kita ada tahun ni saya ada 1,000 lebih penyertaan yang dibuka dalam 6 package korban. Kalau kata tak dapat ambil package pun jangan risau, korang boleh juga kongsikan rezeki korang dan nak terus serta dalam ibadah korban tu dengan sedekah korban. Okey, sedekah korban ni bagilah berapa pun tak apa. Maknanya kalau kita katalah ni nak ambil satu package 350, tak sempat nak kumpul contoh dia kan, tak apalah saya nak bagi RM10 dulu pun boleh juga masuk dalam sedekah korban. Tapi kalau ada masa kumpul-kumpul tahu tiba-tiba ada rezeki lebih, duit raya ke dapat lebih kan, duit raya puasa ni dapat lebih, cukup 350 minimum paling sikit kan. Cepat-cepat booking. Sebab apa? Package-package yang disediakan oleh Summit Relief ni memang macam goreng pisang panas. Tak je habis, letak je. Jangan lambat nanti habis sebab tak banyak yang kita bukakan kan. So kita takut nanti tak dapat pula capai target untuk idahkan tu sebab kita ada tempoh masa tertentu juga. Jadi cepat-cepat kalau kata dah ada bajet tu, dah tahu dah yakin dah dengan Summit Relief Malaysia, boleh terus masuk ke website Summit Relief Malaysia. Untuk booking terus, masukkan nama anda. Kalau nak tanya soalan apa-apa yang berkaitan, boleh juga hubungi ke WhatsApp Center 019-637-9788 ataupun boleh hubungi ataupun tak puas hati nak WhatsApp kan, nak call terus pun boleh juga 0389263434. Itu dia nombor siap laman web islamic-relief.org.my. Semua dah ada kan menu tu untuk mudahkan sahabat-sahabat sekalian untuk menyumbang menerusi ataupun berkorban menerusi rezeki korban kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Ni yang tanya nombor telefon tu terus pergi ke Irma ke ataupun ada orang lain yang wakil yang jawabnya? Tak, bukan terus. Gelak lah tak mampu nak buat semua. Yang tu kita ada ahli-ahlinya lah di sana yang akan membantu, insyaAllah. Ada yang tanya saya lagi, kat siapa kita bagi daging korban tu, pada siapa? Kalau kita fikir takkan asnaf je, takkan orang miskin saja, tak ramai. Kita akan agih-agihkan dalam 19 kriteria yang disenaraikan di bawah Summit Indonesia. Antaranya ibu tunggal, orang tua, OKU dan ketua keluarga yang kita akan sampaikan tu bergantung pada pendapatan gaji harian dia kan. Kemudian yang kita tengoklah mereka yang miskin, of course lah. Kemudian kalau di Malaysia tu antara keluarga yang terjejas dengan keadaan yang berlaku baru-baru, banjir, COVID-19 atau di negara luar yang menghadapi masalah musim sejuk yang melampau kan. Kemudian siapa lagi yang layak? Kita bagi kepada wanita yang mengandung, yang menyusukan, kemudian warga emas, anak-anak yatim. Masya Allah kita tahu kan kelebihan bagi makan pada anak yatim. Kemudian golongan-golongan yang terpinggir ataupun di negara macam contoh saya pernah pergi ke Turki, ada banyak pelarian di sana. Itu antara mereka yang penerima manfaat yang tersenarai dalam Summit Relief Malaysia lah. InsyaAllah. Yang penting apa macam Irma sebut tadi lah, ada antara mereka ni setahun sekali itulah raya haji, itulah raya korban, itulah dapat rasa nikmatnya daging-daging korban tu yang disumbangkan oleh sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah. Okey Irma, apa lagi Irma nak katakan kepada para pendengar ataupun mereka yang dah nak transfer ni? Okey, silakan. Pesanan? Bagi kita masih dalam transfer dulu. Klik dulu. Klik terus. Sebab apa? Memang saya pernah sebenarnya, saya dah pasal niat tapi tak buat. Macam okeylah Summit Relief lah, confirm lah nak bangun Summit Relief kan. Sekarang ni rasanya tak dah lewat sangat. Rasanya macam lagi 2-3 minggu macam tu kot. Kira jauh lah lagi kan daripada tarikh tutup tu. Tengok package ni habis, package tu habis, package. Alamak, macam mana ni kan? Jadi lala saya terpaksa masuk yang sedekah korban tu je. Tak dapatlah satu package. So kecewa lah. Kecewa lah sebab tak dapat satu bahagian tu. Kita nakkan betul lah, nak pahala kan. Jadi korang kalau kata dah ada cukup bajet, dah ada kumpul duit, memang dah target. Ada orang memang macam tu tau, daripada tahun lepas lagi. Mungkin macam saya lah, contoh tahun ni tak dapat, tiba tahun depan mesti nak juga. So setahun saya kumpul untuk kita target tahun depan mesti dapat. So buka aja mana-mana program yang dijalankan ibadah korban ni, terus je booking. Kita pun pernah dengar kan ada cerita-cerita viral di Indonesia. Ada yang yang warga emas yang dia suka, dia kerja dia apa kat Indonesia, pernah viral kan.
Setiap tahun dia tak pernah miss korban 1 ekor lembu. Masya Allah, kalau dia mampu, kenapa tak kita kan? Kita yang kerja profesional, yang kerja mewah di bandar kan, contoh dia sayang tau, kita malu sendiri tau. Dia orang mampu, kita tak mampu. Maknanya mampu tu bukan hanya dari segi keuangan, tapi mampu tak kita melawan kita punya iman takwa kita tu kepada Allah SWT. Boleh tak kita mampu tak lakukan benda tu? Jangan kata bukan dari segi harta benda saja kan? Masya Allah, tu dia laju, mampu tak mampu. Anda sendiri ada jawapannya. Yang penting jangan tangguh-tangguh jugalah. Itu salah satu jugalah pesanan Irma tadi. Jangan tangguh. Kalau ada mampu segerakan. Moga-moga pahala tu laju-laju dapat tak kita balik. Kan Irma? Okay. So nanti kita shopping benda lain. Tak mau. Betul. Pengakuan ni. Betul. Itu juga satu realiti. Kan. Baik, insyaAllah. Kita letak tepi sikit, put aside sikit. Kita duit untuk berkorban tu. Moga-moga adalah amal jarah kita tu kan, insyaAllah. Terima kasih Irma. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih kepada semua yang mendengar pagi ni. InsyaAllah. Sampaikan salam untuk keluarganya semua. Anak-anak yang tak sabar nak bersarapan dengan ibunya tu. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum Irma. Itu dia Irma Hasmi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia untuk tajuk Ibadah Korban Mendidik Empati, Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia pagi ini. Ya, dan itu juga menutup tirai warna pagi kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana